Kenapa dalam banyak-banyak bisnes, kenapa sejadah? Saya rasa sejadah tu yang pilih saya. Sejadah pilih? Sejadah pilih Azhar. Macam mana Maksud, kita okey, jadi dengar gitu? dengar betul. Sebenarnya, setiap apa yang kita buat ni, kita saya selalu cakap dengan Allah, ya Allah Tuanku, kurniakanlah aku rezeki yang berkah dan juga rezeki yang Engkau redha. Azhar, Ya. sangat terinspirasi mendengar Alhamdulillah. cerita dan saya difahamkan Azhar juga mendapat pengiktirafan macam mana penghargaan ya. Kalau Azhar boleh kongsi? Okey, boleh. Saya rasa penghargaan ini sangat bererti untuk Azhar sebab sebelum ni Azhar tak dapat anugerah apa-apa pun sewaktu berniaga. Okey. Bila saya berniaga sejadah dan saya telah orang kata buat sedekah, infak sejadah saya, bukan saya seorang je buat, tapi saya kumpulkan ramai-ramai sesiapa saja yang nak berinfak sejadah ke masjid-masjid. Sebelum penghargaan tu kan, dah ala-ala Azhar sebut tentang bisnes tu, kenapa dalam banyak-banyak bisnes, kenapa sejadah? Saya rasa sejadah tu yang pilih saya. Sejadah pilih? Sejadah pilih Azhar. Macam mana Maksud, kita okey, jadi dengar gitu? dengar betul. Sebenarnya, setiap apa yang kita buat ni, saya selalu cakap dengan Allah, ya Allah Tuanku, kurniakanlah aku rezeki yang berkah dan juga rezeki yang Engkau redha. Okey? Dan saya ketika tu saya buat bisnes baju tau. Dan saya ada satu partner saya, Datin Nila ni, dia cakap, Azhar, kita nak PKP ni. Nak buat apa kita? Pasal saya cakap, kita buat baju. Tapi Azlan macam mana? Sebab selalu Azlan yang akan bawa barang-barang kita ni pergi ke Singapura bersama dengan saya. Azlan nak buat apa bisnes? Aku cakap, Azlan kita bagi bisnes sejadah. Lepas tu aku cakap, boleh ke kak? I cakap dengan my friend Datin Ila, boleh, we try. So kita pisahkan, kita separate. Which is my husband buat sejadah with me dan I masih lagi buat baju dengan partner I ni, Naura BFF ni, Datin Ila. So kita buat sejadah meletup. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Dan orang yang pertama infak sejadah dengan saya adalah Zarina Anjuli. Oh, Masya Allah. Dia yang first yang memberi idea. Zarina Anjuli yang Masya Allah. Dia cakap, Kak Azhar, Anju nak infak sejadah ni, akak tolong hadiahkan dekat sahabat-sahabat akak, jangan bagi tahu Anju yang bagi. Masya Allah. So saya pun cakap, betul ke ni Anju? Ya, Anju nak beli 20 helai. Okey, dia adalah artis pertama yang buat infak sejadah dengan saya. Dan selepas daripada Anju, ramai sahabat-sahabat saya, Kak saya nak buat, Kak sampailah benda ni jadi viral lah satu Malaysia ketika dulu, sampai ke Singapura. Dan saya ni sebenarnya bila Anju buat macam contoh Anju bagi 20, mungkin daripada sejadah Nur sendiri akan bagi 5 atau 10 helai. Tengok pada kita punya bajet juga kan. Sebenarnya sejadah infak sejadah ni kita bukan ada had dia. Kalau you nak sedekah satu pun tak apa. Kadang-kadang daripada kami pun ada juga. Kalau benda tu dalam 40 helai, daripada sejadah Nur sendiri 5 helai, 45 helai. Tiba-tiba katakanlah Kifi tambahkan jadi 5 helai lagi. Kan dah jadi 50. Itu yang kita galakkan orang bersedekah setiap waktu, tidak semestinya hari Jumaat saja. Dan bila saya bawa sejadah ini ke Singapura, saya orang kata hampir setengah taklah sampai setengah, hampir setengah masjid yang kita telah bagi di Singapura. Dan alhamdulillah setelah pelosok masjid di Singapura tu. Dia hampir. Tetapi kalau dekat Malaysia, saya senaraikan ni, saya dah bagi dekat Kuala Lumpur, Selangor, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis. 6 negeri di Malaysia sendiri sudah komplit untuk saya capai saya punya target. Cuma di bahagian utara dah, bahagian timur saya belum bagi, tapi barang saya sudah sampailah. Cuma saya tak sampaikan sendiri. Di Pahang saya dah buat, di Terengganu belum, di Kelantan belum. Itu mission saya. Okey. Dan Johor saya dah buat dah. Johor dah buat, Negeri Sembilan dah buat, Melaka saya belum buat. Melaka adalah sikit-sikit lagi untuk komplitkan 13 negeri. Dan insya-Allah separuh ada rezeki masjid di Singapura. Dan separuh masjid di Singapura lah. Dan saya mendapat pengiktirafan tu daripada Masjid Al-Kaf di Kampung Melayu untuk penghargaan lah
atas Masya kerja-kerja Allah. amal yang dah dibuat ini. Alhamdulillah. Bersyukur sebab sebelum ni belum pernah ada artis lagi yang dapat di sana lah. Alhamdulillah. Allah. Benda tu pun saya anggap hadiah daripada Allah lah. Saya tak minta pun. Cukup orang happy dengan menerima sejarah-sejarah saya. Tak semua orang bernasib baik dan ada orang hantar gambar dekat saya, sejadah dia dah rosak, dah koyak. Saya tak tunggu masa lama, ambil je. Begitu juga ketika saya di booth-booth, kalau saya buat expo, sekiranya orang tak mampu nak beli sejadah saya, ambil, silakan. Saya tak pernah tak nak ambil duit. Ambil je. Sebab tujuan utama kita buat bisnes ni, dan saya rasa nak galakkan diri saya supaya untuk betulkan balik kan apa yang kita buat. Dan sedekah ni sangat banyak manfaat dia. Kalau kita sakit dan sebagainya, dengan bersedekah mampu untuk mengubat diri kita sendiri. So sambil-sambil berniaga, sambil-sambil bersedekah. Saya jemput semua orang. Kalau dia anda kata tak ada sejadah, just bagi tahu saya. Setakat sejadah tu insya-Allah kita boleh bagi untuk satu rumah, satu sejadah. Dia orang boleh share sebenarnya. InsyaAllah, ya Allah. Semoga dipermudahkan semuanya. Sedih tau, masa zaman PKP orang nak solat tau. Dia orang hantar gambar sejadah tu koyak-koyak. Sedih lah saya. Macam dia punya tepi bulu-bulu tu dah lerai. Kita ni orang kata mewah dengan sejadah. Sebab saya suka tengok sejadah sebenarnya. Asal dia memang saya suka tengok pergi negeri, macam pergi Mekah, pergi Madinah, saya suka tengok sejadah. Masa tu tak terlibat lagi. Tapi bila sampai dia waktu dia Allah kata inilah jalanmu, kita ambil lah peluang tu. Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan Amin, semuanya. amin. Ya Allah. Yes. Azhar, kita punya agak-agak ni dah mendidih tau. Yes. Sekejap Azhar, kita nak tolak ni, saya nak tutup lah. Boleh. Lagi kita. So, agak-agak kita dah ni, sambil kita mendengar cerita inspirasi Azhar kan. Ya Allah, tersentuh kita. Mana pula penapis ni. 5 minutes later. So, dah mendidih kan Azhar kan? Dah. So, kita nak masukkan dah dalam bekas loyang kita. Mudah-mudahan sedap lah Kiki Amin. Azhar dekat sikit. Kilat dia cantik Azhar. Ya, Alhamdulillah. Napis ni kita lah bolehlah kalau ada kenduri-kenduri ke ataupun potluck ke, kita bawakan satu bekas ni untuk jiran-jiran kita. Kan? Daripada tak bawa apa. Tapi kalau saya suka gagal orang kata Agak-agak- bogel-bogel macam ni. Macam ni je, simple je. Bawa lah kalau ada potluck. Senang sangat sebenarnya. Simple je. Ya. Okey. So, Alhamdulillah. kita bercerita-cerita tadi kan tentang bisnes kan. Siapa? Azhar sebenarnya belajar bisnes ni daripada siapa? Siapa mentor Azhar dalam perniagaan Azhar? Okey, sebenarnya. Kejap Azhar, yang ni I masukkan dalam peti ais Ya, boleh. Okey, kita masukkan dalam peti ais. Apa dia Azhar? Azhar boleh cerita. Okey, sebenarnya mentor mentor Azaz Nilofa. Nilofa. I suka sangat Nilofa. I tak tahu kenapa I suka dia. Daripada zaman dia hosting pun I suka Nilofa. Sebab dia cantik dan dia bijak. Dan kebetulan dia kiranya jadi sahabat usrah saya juga. Suka tengok mission dia. Dia bukan sahaja berniaga, tapi Nilofa banyak terlibat dalam perkara-perkara yang membawa kita kepada kebaikan. Contohnya dia anjurkan kalau macam ni sedekah dan sebagainya. Itu adalah satu inspirasi lah untuk saya. Selain pada ramai lagi tokoh-tokoh yang hebat kan dekat dalam perniagaan. Itu nak sebut satu-satu pun ramai. Saya sebutkan Nilofa lah sebagai contoh yang paling hampir dengan saya ketika ni. Kita kena biar dulu, tak boleh lah masuk dalam peti ais pada panas macam ni. Sat nanti. Sat pula peti ais Saya nak kami. telekong tau. Nak telekong. Alhamdulillah, telekong nama apa pula tu Azhar? Okey, telekong ini saya namakan sebenarnya nama mak saya. Okey. Nama ibu. Telekong. Kenapa nama ibu? Sebab kita ni, saya utamakan ibu bapa saya dalam segala benda. So saya namakan telekong ni, setiap koleksi kita ni ada berbeza-beza. Tapi kita akan keluarkan telekong ni namanya Telekong Rahmah by Sejadah Nur. Nur tu nama saya, Nur Azarima. So Nur dan koleksi tu adalah Rahmah. Rahmah membawa rahmat. Okey. Dan sekarang ni pun orang nak harga rahmah, betul? Betul. Okey. Harganya cuma RM89 sahaja. Apa beza istimewanya telekong Azhar dengan telekong-telekong yang ada di pasaran? Sebenarnya nak kata beza keselesaan ya, tapi saya rasa di luar sana pun banyak juga yang selesa, okey. Cuma kita ni
seperti baju, kita kena tukar-tukar juga. Betul. Kita ni nak menghadap Allah. Betul. Bersih, kena Betul. telekung kena bersih. Betul. Jadi saya syorkan kalau kita ada kemampuan, kita bolehlah beli 1 atau 2, 3 untuk Betul. kita buat tukar-tukar. Jadi Telekung Rahmah ni saya rasa macam satu penghargaan untuk mak saya juga, sebab saya letakkan nama beliau supaya saya mendapat keberkatan bila kita membawa ibu bapa kita turut bersama dalam perniagaan kita. Masya Allah, dah ada sejadah, dah ada Alhamdulillah, telekung. Baru nak keluar, baru nak launch. Baru nak keluar. Semoga dipermudahkan semuanya. Okay, kita tunggulah agak-agak kita ni sejuk sikit. A few moments later. Tu dia Azhar, agak-agak kita pun Dah dah ready. cantik. Cantik Lepas tu lah, Azhar ada ais Alhamdulillah. krim, Dan juga ada mangga. mango tadi, mangga Sebenarnya tadi. terpulang kalau buah ni nak letak strawberry pun tak ada masalah. Oh, Letaklah, boleh. ikutlah kesukaan kita. Okey, so Azhar silakan buat finishing Okey. dia yang terakhir. Sambil tu ada lagi soalan kita nak tanya Azhar. I Silakan. tengok kan Azhar dah kembali aktif juga dah berlakon. Ya. Kan? Berlakon. Bila berlakon ni orang kata dan dia satu ada benda yang boleh melalaikan kita. Lepas tu lagi satu lagi dari segi pergaulan, dekat tempat syuting dan sebagainya lah. So macam mana Azhar jaga batas-batas itu sebagai seorang wanita? Sebenarnya kita kena portray betul-betul diri kita ni berubah. Sebenarnya saya betul-betul bagi tahu dengan production sekian dan saya selalu terapkan saya ingin benda ni jadi mudah. Jadi tak nak benda-benda yang bukan-bukan, tidak ada scene yang bertepuk tampar. Alhamdulillah dia orang follow dan tidak ada pilihlah skrip tersebut yang dapat kita bagi pengajaran kepada orang ramai kan. Jadi kita sendiri kena tunjuk. Contoh saya akan bagi tahu kenapa kita kena pakai stokin. Kaki kan aurat wanita. Jadi kita pakai. Dalam masa sama bila orang tengok dekat walaupun di dalam rumah, I don't care, apa pakai je. Sebab tugas kita kat situ selain daripada kita bekerja, tapi bila keluar dekat dalam TV, oh pakai stokin, masya-Allah. Bukan kata kita ni bagus, tetapi dalam masa sama bila kita tengok balik dalam TV tu, dalam TV aku pakai stokin, kat luar tak pakai pula. Kadang-kadang kita manusia alpa. Jadi kita always beringat. Itu salah satu benda. Tapi kawan-kawan saya dekat dalam production dah tahu dah. Time ni kena break. Sebab saya minta cakap solat pukul berapa nak solat kan. Kita kena tahu benda tu ni jangan lambat sangat sebab Kak Azhar nak solat. Ada orang tahu. Tapi bukan saya seorang je solat, ramai. Semua orang dekat dalam industri seni sebenarnya kalau kita nak paparkan satu-satu tak cukup kebaikan yang diorang dah buat sebenarnya. Diorang pun ikut juga guideline yang Allah dah tentukan. Pukul berapa solat diorang akan berhenti. Itu cuma kita ni tak diberi, kita tak letak je kat dalam laman sosial kita. Ya, takkan semua benda kita betul. nak tayang, tunjuk. Betul. Orang kata kita yang ni nak semayang 5 waktu pun nak tunjuk pula kan. Netizen kan sekarang macam-macam kecamannya. Ya, itu salah, ini salah ya. Tapi tak apa, bagi saya kadang-kadang teguran netizen ni kadang-kadang dia mengingatkan kita juga. Boleh ke Azhar? Aku tengok dah hancur pula agak-agak tu kau. Tak apa, aku letak macam ni dulu. Mana pula senduk ni? Kita nak tunjukkan konon-konon Kita tengok hancur ya. Kita tengok nak tunjuklah dia colour-colour. Faham Oh, you nak berlapis-lapis lah ni. Berlapis-lapis. Rupanya. Mai sini saya foto agak-agak tu. Macam dah hancur pula. Agak-agak. Hancur hatiku. Biar nampak cantik. Aduh, Lepas ya tu, Allah. macam saya suka letak macam agar-agar. Masuk ais krim. Masuk agar-agar balik. Masuk ais krim balik. Kalau tengok pada tempat dia banyak macam mana. Macam ni kan. Kan kecantik kalau anak-anak kita tengok. Kawan-kawan datang macam delicious gitu. Okey. Nak angkat dia tu dia yang lemah semangat. Oh, boy tu nak buat tu. Dia besar sangat. Besar sangat. Sebab tu kadang-kadang kita syuting ni dapat juga relaxkan diri. Sebenarnya saya macam healing lah. Kalau syuting ni sebenarnya healing untuk Azhar. Daripada berniaga kan. Berniaga ni kita bukanlah stres. Tapi certain time kita dah terbiasa dengan kehidupan kita sebagai seorang pelakon. Kejap, Azhar bagi sudu tu. Sama juga dengan kami. Bakat dia kan susah kan. Besar-besar Azhar kita bubuh Azhar. Oh, ya bagi Allah, orang Tuhan tengok ku. sedap, bagi orang terliok ni. Letak kan. Ini
Sayang potong bagi kecil sikit. Kan Macam sedap tu. gitu. Kadang-kadang orang kata rupa tu tak penting sangat lah. Jangan, tak kisahlah rupa Rasa tapi tu. rasa dia harus meletup ya. Ini dia. So bila suami balik bekerja, Usaha tengok kita buat benda ni, tolong makan ya. dia pun rasa sejuk tekak. Yes. Lepas tu diminta untuk urutan. Tiba-tiba. Gitu. Okey, bila dah mai usia 45 tahun ni, watak selalu yang dia orang bagi kat kita kan mak-mak lah. So, you tak kisah ke? Tak, kita kena sedar diri lah. Kita kena sedar diri yang usia kita sudah melalui fasa untuk syuting bawa watak mak-mak. Jadi takkanlah kita nak buat heroin pula. Dia tak tahu. Heroin tu tak tahu yang mak dia ni bekas heroin. Gitu sebenarnya. Tapi alhamdulillah selagi orang suka kita, selagi tidak orang kata masa tu, saya suka syuting dengan Z Production sebenarnya. Sebab masa saya ni dengan keluarga ni, mereka faham. Kalau saya kata, Ji, saya tak boleh syuting sampai sekian-sekian. Okey, tak apa. Buat scene hampa dulu. Tak dia apa. boleh bertolak ansur. Dia boleh dari bertolak segi. ansur. Faham. Macam kata, Haji, kami ni nak pergi Singapura ni dengan Haji Zain. Tak apa, kita buat scene Azhar dulu. Lekas buat Azhar punya scene dulu. Jadi, orang kata kita dapat bos yang cukup memahami. Saya rasa saya sangat selesa lah dengan Z Production. Okey Azhar, ya Allah nampaknya kita punya ni dah nak siap. sedapnya. Tak apalah yang ni kemudian kita nak habiskan buat. Later tu dua tu cukuplah kita punya. Orang nak buat lagi sambung lagi sikit. Yalah, bagi cukup adik-adik tiga. ni tengok. Kita sebenarnya kita ni dah tak sabar dah nak pasang. Boleh. Nak buat sikit lagi. Oh, tambah sikit lagi. Baik. Fifi, terima kasih banyak sebab sudi undang Azhar. Belum habis lagi Azhar. Ada lagi Tak, satu kita soalan macam ni. appreciation for you. Baik. Terima kasih juga Azhar. Sahabat-sahabat lama kita ni. Kerana sudi datang, Alhamdulillah. menerima panggilan kami. Ya, betul. Okey Azhar, apa nama kami nak tanya, tak nak ke orang dah trauma tu dah comeback, dah buat apa, dah viral balik. Tak nak ke kumpulan Elite kan buat comeback pula dengan lagu baru ke, dengan aura baru ke? Mungkin dah tak adalah terlenja-lenja macam sama-sama muda tu. Ada. Kami dah ada lagu. Alhamdulillah. Sebenarnya Alhamdulillah. Alhamdulillah tu. Nyanyi sikit. Alhamdulillah. Ku berserah. Gitu. Masya Allah. Maksudnya lagu tu akan didendangkan oleh semua Anggota original Elite, Azhar, AB, Sasha, Wati dengan Linda. Okey. Sebenarnya dia diilhamkan oleh Norman Carrew. Jadi bersama dengan Abang Yusri dan juga Abang Edri. Edri kat London. Edri luluslah benda tu. Alhamdulillah telah pun ditayangkan di YouTube, di laman sosial kami. Jadi kepada sahabat-sahabat kita yang nak tengok, alhamdulillah ni sangat bererti kepada kami. Setiap lirik yang Norman bagi tu, setiap lirik tu masing-masing kena dengan kehidupan masing-masing. Kita pun bila tengok balik kan, masya-Allah, kena dengan kehidupan kami, setiap anggota Elite. Orang ni dapat lirik macam ni, tak bukan kita orang pilih tau. Bila dah nyanyi balik, benda tu memang baru terasa. Masya Allah. Alhamdulillah. So boleh tengok dekat video klip semua. Alhamdulillah yang ada dekat IG, ada dekat social media Azhar semua. Alhamdulillah. So terima kasih banyak-banyak Azhar kerana sudi datang kongsi kita resepi kasih sayang dessert kita ni. Boleh kita rasa? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sedap. Alhamdulillah. Kalau sejuk dia tekak kita terasa. Ya, tengah-tengah panas dia ni buat macam ni. Dia simple tapi sedap sangat. Memang mengeratkan kasih sayang lah jawabnya. Ya, betul. Okey, sebelum kita akhir ni, sebelum kita bye-bye semua kan. Eloknya suami empat. Dah lah elok, baik pula tu. Baik pula. Alhamdulillah. Steward katanya dulu. Dulu steward. Sekarang bersama-sama dengan saya. Orang kata dia lebih dia pandai juga buat akaun. Jadi dia banyak jaga bisnes Azhar. Berapa lama beza masa perkahwinan pertama dengan kedua? Maaflah kalau kami tak ikut perkembangan kan. Tak apa. Bila hampa
tu dia keluar hampa dah. Bila bila ambil masa untuk jumpa suami yang kedua tu? Okey, selepas saya bercerai dengan suami pertama saya, Masih baik? masih Haji Muhammad Alhamdulillah. Ihsan Tun Ahmad Zadi Idrus. Okey, saya mengambil masa selama 6 tahun untuk berjumpa dengan suami saya yang baru. Lamanya Ya, Azhar. ya, 6 tahun tu sikit lah tu, sekejap je. Bagi untuk orang yang macam saya ni, saya bukan tak ada, saya wallahi banyak sangat orang nak suka dengan kita. Kita artis, kita muda ketika tu. Tapi kita rasa macam macam nak cakap benda tu Allah belum tentukan lagi. Sampai saya berjumpa dengan suami saya ni, Jumpa kat mana? Waktu jumpa kat Maiden, kita tengah buat show. Kat Maiden? Ya, Maiden sponsor perkahwinan tau. Steward pergi Maiden? Ketika tu dia adik dia kiranya macam baru mula-mula berniat nak jadi penyanyi ketika tu. Jadi kebetulan kawan-kawan kita orang juga so panggil buat undangan. Jadi bila adik dia perform, saya jadi pengacara masa tu. Cik Ta pun ada. Cik Ta pun ada, Zain semua adalah. Kawan baik saya lah. Cik Ta masa tu dah Abby kahwin pun dengan ada. Zain? Belum. Oh, belum juga? Abby pun ada. Ketika saya menyanyi ataupun ketika saya mengacara dan saya menyanyi juga, saya nampak seorang lelaki ni, Allah cakap macam my ex-husband pula. I cakap macam tu. I rasa bayangan ex-husband I tu macam nampak tau. Nampak lah sikit kan. Tengah-tengah duk mengacara tu tiba-tiba ada cahaya kat lelaki tu. Macam muka lelaki aku ke? Macam tu. Tapi muda ni. Elok. Saya turun di stage. Saya cakap dengan Cik Ta, kami nampak satu lelaki elok. Ni lucu lah. Kita girls talk lah. Gossip kan. Cik Ta pula suka pula tengok benda elok. Kami cerita-cerita ni lah. Lepas tu Alhamdulillah saya nak balik. Saya pula pergi salam-salam dengan mak dia. Saya nampak kan salam je lah kan. Buat PR. Ambil gambar. Lepas tu dia datang lagi. Elok wah. Saya cakap ya Allah tuanku. Elok sopan pula tu. Lepas tu tak tukar nombor lagi tau. Dan saya rasa saya ke dia tak orang kata tegur dekat dalam Facebook. Mulalah bertukar-tukar nombor dan sebagainya. Dan ketika tu dia masih lagi belajar untuk masuk steward lah. Kelas baru student. Ketika tu. Masya Allah. Lepas tu setahun je saya kawan dengan dia, terus kahwin. Manakala orang yang sebelum ni VIP ke, nak kita ke, kita reject sebab rasanya macam dengar VIP nak dia dulu betul. Wallahi elite kot. Elite kot. VIP macam ni. Betul tak? Lillahi ta'ala. Zaman-zaman kegemilangan. Ya, zaman-zaman semua artis lah merasai benda tu. Saya tak nak cakap lah benda tu sebab saya rasa tiket dia sebagai artis sangat mudah. You cerai hari ni, ramai dia orang suka dengan you. Tu dia statement dia jadi artis. Ya Allah, apa benda aku cakap ni? Masya Allah. Masya Tapi Allah, memang Masya betul Allah. tak? Panas. Kalau ikut hampa Betul. punya sahabat-sahabat yang ni pun ada kan benda tu kan? Betul. Cuma diri kita sendiri bawa. Betul. Kalau saya ada saya punya apa orang kata, saya tak nak mudah-mudahan kita tak nak cakap lah benda-benda yang kita tak mampu untuk mengawal dia, okey? Ya, betul. Cuma apa yang saya boleh mampu kawal, saya kawal diri saya sendiri. Betul. Saya tak nak kawal hidup orang lain. Betul. Macam saya nak rasa jalan saya rasa saya suka dengan lelaki yang begini. Saya rasa saya dah kehidupan saya, semua orang tahu saya kahwin dengan siapa dulu dan saya berpisah. Dengan baik, bukannya berpisah gaduh ke apa. Cuma orang kata tak jodoh je, itu saja. Ya. Cuma bila saya bertemu dengan suami saya nampak suami saya seorang yang baik, lelaki yang baik, lelaki yang boleh menjaga saya, boleh memberi kasih sayang, sama-sama kita berniaga, sama-sama kita naik. Alhamdulillah. Orang kata duit ni kita boleh cari, tapi dengan duit juga kalau kita tak ada duit pun susah juga. Betul. Jadi kita kena ada duit. Saya selalu cakap dengan suami saya, we must be rich untuk kita jaga kita sendiri. Jaga kita nak buat kebajikan, nak bersedekah, semua kena ada duit. Betul, kena ada duit. Jadi kita kena rajin. Betul. Rajin ambil grab lah apa-apa benda yang peluang yang Peluang Allah yang bagi ni, buat sehabis baik. Bila Allah dah kurniakan satu rezeki yang saya rasa lepas sejadah terlekung dan saya tak tahu apa lagi selepas ni. Macam benda-benda lain yang dekat expo kat Singapura tu semua kita pergi untuk menjana kehidupan yang lebih baik.
Kita doakan semoga Azhar dan keluarga dan perniagaan dan suami tercinta kekal bahagia hingga ke jannah. Dipermudahkan juga semua daripada kita kalau boleh kita nak nampak wajah-wajah teman-teman kita semua di syurga. Amin ya Rabbil Alamin. Amin. Thank you so Azhar untuk semuanya, untuk rezeki hari ini. Alhamdulillah. Dan untuk kata-kata inspirasi semuanya. Terima kasih. Yes, ada satu lagi pesanan Ada. untuk sahabat-sahabat semua. Apa dia? Sentiasalah orang kata menjaga Allah. Kerana bila kita jaga Allah, insya-Allah Allah akan jaga kita. InsyaAllah. Amin. Terima Rabbil kasih Alamin. Mawanya So thank you so much semua. Alhamdulillah. Kita. Alhamdulillah. Macam mana lagu? Alhamdulillah. Tak boleh maafkan dah tersumbat dah semua. Alhamdulillah, 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 ku berserah. Gitu. Sedap lemak merdu suara dia sama macam dulu. Thank you so much Azhar. Thank you. Boleh try ya. Sedap. Sedap. Alhamdulillah.